Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Ana bil khair alhamdulillah. في هذا اليوم نواصل دراستنا عن موضوع رفقا بالحيوانات. Okey, alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung semula pembelajaran kita yang lalu. Tajuknya iaitu belas kasihan terhadap haiwan. Okey, apa kita nak belajar hari ini? Okey, kita akan murajaah. Ma makna murajaah? Ulang kaji. Okey, untuk tajuk yang ini kita telah habis berbahaskan tajuk ini pada minggu lepas. Untuk hari ini kita akan ulang kaji. Okey, di dalam tajuk ini disebutkan asmaul hayawanati. Okey, ada nama-nama haiwan yang disebutkan di dalam tajuk ini. Al-awwal kirdun. 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 Apa makna kirdun? Okey, kita rujuk pada buku teks. Kalau yang boleh hafal, saya harapkan semua murid dapat hafal lah nama-nama haiwan ini kan. Okey, kita kalau tak tahu makna, rujuk pada buku teks. Okey, asani su'banun. 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 Asalis dubbun. 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 Arabi' timsahun. 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 Al-khamis ma'izun. 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 As-sadis asadun. 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 As-sabi' filun. 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 As-samin baqarun. 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 At-tasi' hisanun. 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 Al-ashir kalbun. 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 Wal-akhir namirun. 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 Fi hadzal mawdu' asma'ul hayawanat yanqasimu ila 11. Okey. Dalam tajuk ini disebutkan nama haiwan ini hanya sebanyak 11 jenis haiwan. Okey. 11 haiwan iaitu apa dia? Monyet, ular, beruang, kita ada buaya, kemudian ada kambing, ada singa, ada gajah, kemudian lembu, kuda, anjing dan harimau. Okey, 11 sahaja. Okey, apa lagi dalam tajuk ni yang kita telah pelajari? Sifatul hayawanati. Apa makna sifat hayawanat? Iaitu sifat-sifat haiwan. Okey, dalam 11 nama haiwan telah disebutkan tadi terbahagi kepada yang qasimu ila kismaini. Okey, terbahagi pada dua. Dua sifat haiwan. Apa sifat dia? Al-awwal alifun. 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 Al-thani muftarisun. 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 Okey, alifun ni maknanya jinak, manakala muftarisun diddul alif apa dia? Lawan kepada alif iaitu liar ataupun buas. Ba'din fi hadzal mawdu' okey, dalam tajuk ni juga kita pelajari sifatul hayawanat lagi. Apa dia? Al-awwal kabiratun. 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 Al-thani saghiratun. 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 Okey, sifat haiwan yang seterusnya dibahagikan kepada dua juga. Apa dia? Yang pertama kabirah. Kabirah ni maksudnya besar. Okey, dalam 11 haiwan tadi ada sifat haiwan yang berbadan besar. Okey, yang kedua saghiratun, ada haiwan yang berbadan kecil. Okey, ini pembahagian haiwan tadi. Dia ada kategori besar dan kategori kecil.
Okey, kemudian kita pelajari juga tentang amakinul hayawanat. Okey, apa dia amakinul hayawanat? Iaitu tempat tinggal haiwan. Dalam tajuk ini dibahagikan tempat tinggal haiwan ni kepada yang qasimu ila salasatin aksamin. Terbahagi kepada tiga pembahagian. Al-awwal fil qafasi, fil qafasi, fil qafasi. Apa makna fil qafasi? Iaitu dalam sangkar. Ada haiwan yang tinggalnya di dalam sangkar. Asani fil ghabati, fil ghabati, fil ghabati. Okey, haiwan yang kedua ni pula ada yang tinggal di dalam hutan. Ghabah tu makna dia hutan. Asalis fil hazirati, fil hazirati, fil hazirati. Okey, tempat tinggal yang ketiga, haiwan ini ada juga yang tinggal di dalam kandang. Maknanya tiga tempat tinggal haiwan yang disebutkan di dalam tajuk ini iaitu di dalam sangkar ataupun tinggal di dalam hutan ataupun tinggal di dalam kandang. Okey, apa beza sangkar dan kandang? Sangkar ini adalah tempat diamnya haiwan, tempat tinggalnya tu tak besar, kecil sahaja. Contoh sangkar burung, sangkar kucing. Okey, manakala di dalam kandang, kandang dia memerlukan satu kawasan yang besar. Sebab biasanya dalam kandang ni adalah haiwan yang berbadan besar, yang tinggal di dalam kandang. Okey. Pada hari ini kita akan pelajari sedikit sahaja, senang saja, al-kalimatul mutanasiqah. Al-kalimatul mutanasiqah iaitu perkataan yang tersusun. Okey, kalau kita lihat dalam slide yang dipaparkan, okey, dia ada 3 perkataan yang mana perkataan pertama nanti kita bacakan, kedua dan ketiga. Perkataan ini adalah perkataan yang bersambung di antara satu sama lain. Okey, kita tengok dulu. Al-ayatul ula, hadza qittun. Hadza qittun. Hadza qittun. Al-ayatul tsaniyah, al-qittu hayawanun alifun. Al-qittu hayawanun alifun. Al-qittu hayawanun alifun. Al-ayatul tsalitsah, ana uhibbul qitta. Ana uhibbul qitta. Ana uhibbul qitta. Okey, kalau kita lihat di sini, anak-anak akan dapat lihat, okey, murid-murid akan dapat lihat perkataan qittun itu diwarnakan dengan warna merah. Apa bezanya? Okey, yang pertama kita lihat ayat yang pertama, qittun, dia hanya ada baris tanwin di hujungnya. Okey, lihat pada bulatan yang dibariskan, yang dibulatkan pada baris yang pertama, hadza qittun. Ada tanda tanwin berbaris di hadapan. Okey, 2 baris tanwin berbaris hadapan. Manakala ayat yang kedua iaitu baris kedua, al-qittu. Apa beza di sini? Okey, kalau kita lihat di situ bulatan yang ditunjukkan ada penambahan huruf alif lam. Apabila ada penambahan huruf alif dan lam, baris tanwin tadi hanya bertukar menjadi satu baris sahaja. Okey, baris pertama tadi kittun, 2 tanwin di depan. Okey, baris yang kedua pula al-kittu, apabila dimasukkan dengan huruf alif lam, tanwin baris 2 tanwin di hadapan tadi ditukarkan menjadi satu sahaja. Okey, jadi akan baris satu di hadapan. Maka jadilah sebutannya al-kittu. Al-kittu. Okey, al-kittu hayawanun alifun. Okey, kita fokuskan dahulu pada tulisan yang berwarna merah. Baris yang ketiga, di sini ada perubahan lagi. Okey, dia kata apa? Ana uhibbul qitta. Masih yang sama, masih lagi penulisan yang sama, ada huruf alif lam, tetapi baris untuk huruf ta, yang mana tadi kita lihat baris yang kedua tadi, ta tu berbaris di hadapan. Untuk baris yang ketiga ini, ta itu berbaris atas.
Kenapa dia berbaris atas? Kerana al-qitta di sini dia menjadi objek. Okey, objek. Kenapa saya katakan objek? Kita lihat terjemahan dia nanti. Okey. Apabila dalam tata bahasa Arab, apabila sesuatu nama isim ataupun nama ataupun benda letaknya sebagai objek, maka huruf yang akhirnya akan berbaris di atas. Okey, kita lihat terjemahan dahulu. Okey, kita lihat satu persatu terjemahan. Haza, ini, kitun, kucing. Ini kucing. Okey, yang kedua, al-kittu, kucing itu, hayawanun, haiwan, alifun, yang jinak. Al-kittu hayawanun alifun. Kucing itu haiwan yang jinak. Yang ketiga, ana, saya, uhibbu, sayangkan, kitta, kucing. Ana uhibbul kitta. Saya sayangkan kucing. Kalau kita lihat di sini, subjek di sini ialah ana. Siapa yang sayang? Saya. Saya tu sebagai subjek. Apa yang disayang? Maknanya kita tu kucing sebagai objek. Jadi apabila sesuatu nama ataupun haiwan ataupun apa-apa sahaja benda yang terletak yang letaknya dia kedudukannya sebagai objek, maka huruf di akhirnya mestilah berbaris atas. Okey, jadi kita lihat kat sini kaedah ada hadza kittun, tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, baris di hujungnya mesti baris tanwin. Okey, baris tanwin. Hadza kittun. Baris kedua dimasuki pula dengan alif lam, al-kittu. Okey, masuk alif lam, huruf ujungnya, huruf ta tadi hanya menjadi satu baris sahaja. Al-kittu hayawanun alifun. Yang ketiga, kucing tadi sebagai objek. Bila sebagai objek, huruf di akhirnya mesti berbaris atas. Ana uhibbul kitta. Okey, menjadi kesalahan sekiranya kalau kita tidak letakkan huruf ta tu baris atas. Kita kekalkan ta tu baris depan, salah. Kita tak boleh baca ana uhibbul kittu. Tak boleh. Mengikut tata bahasa Arab, itu adalah kesalahan dalam sudut tata bahasa. Okey, jadi ayat yang betulnya ana uhibbul kitta. Saya harapkan setakat ini murid-murid dapat faham. Okey, untuk hari ini at-tamrinatu. Okey, latihan kita, apa yang anak-anak perlu buat, apa yang murid-murid perlu lakukan. Okey, yantajul masyru'atil kitabiyyata lil jumalil mutanasiqah. Okey, saya harapkan murid-murid dapat menghasilkan satu projek bertulis. Di sini adalah sebagai projek bertulis itu adalah penanda buku. Masyru'atil kitabiyah iaitu penanda buku. Lil jumalil mutanasiqah, bagi perkataan yang tersusun. Okey, murid-murid perlu menghasilkan satu projek iaitu penanda buku bagi perkataan yang tersusun. Seperti contoh, boleh lihat seperti contoh yang diberikan. Ini dia ayat yang kita bacakan tadi, kita jadikan dia sebagai penanda buku. Jadi saya harapkan anak-anak dapat buat nama haiwan yang lain. Tadi kita ada 11 nama haiwan kan. Jadi salah satu yang kita telah baca tadi adalah kucing. Jadi saya hendak murid-murid dapat menghasilkan satu penanda buku menggunakan 10 nama haiwan selain daripada kucing. Maknanya kecuali kucing tidak boleh diguna. Sebab kita dah bacakan contoh, tadi kita dah sebutkan contohnya. Okey, kita gunakan 10 nama haiwan yang lain. Okey, terpulang ayat macam mana anak-anak hendak buat, tetapi ayat itu mestilah tersusun. Okey, kita susunkan mengikut tertibnya. Pastikan ada 3 baris seperti dalam gambar. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jazakumullah khairan jaza. Wa akhiran ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.